أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada penuntut-penuntut ilmu semua. Jadi alhamdulillah hari ini marikan kita sama-sama samakan pengajian kita lagi. Yang mana main baca tik baca tik duk tinggal saat itu oleh kerana hari mana kita luar kita ada fursah kita akan baca lah ya sedialah ada kerja tu saya tak luar kita pun jadi tak ada masa nak baca. Itu harap maaf Jadi alhamdulillah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala saat itu berikan proses pada kita hari ini untuk mengajikan untuk sambungkan muzakarah kita pada hari ini Jadi alhamdulillah. Maka pengajian kita hari ini iaitu tentang cara hakikat ayyuhawala bahasa Jawa inilah. Kita ayyuhawala itulah karangnya bagi Imam Ghazali kita ni lah. Maka sambungnya pengajian kita pada muka 22 lah kalau kita bagi siapa dosa ni tu sambung hak kita baca tak habis dulu. Duk nasihat tetengnya katanya qada balas mengikut qada amale. Tu nasihat tajuk hak kita baca pas ni tu duk situ. Makna katanya Tuhan nak balaskan amalan kita saat itu mengikut qada apa saja kita buat di atas dunia ni. Tu. Di atas dunia ni kita rajin setara mana buat amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin banyak qada balas saat itu di akhirat saat itu akan banyak mengikut amalan kita buat di atas muka bumi ni lah. Tu tajuk hak kita baca tak habis dulu. Kita pergi beradu pada katanya dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ tu sambung pengajian kita duduk situ. Ya katanya dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagu mana weh? Ya katanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Tu. Ingat dia kata gapo tu hadis Nabi dah ayat situ saat itu.
Hadis ni duk sakut paut dengan kepala maudhu' kita ngaji lepas tu lah. Dah. Ingatlah maudhu' kita ngaji hak lepas saat itu iaitulah qada balasnya tu mengikut qada amalan kita. Tu sakut situ saat ni tu. Tengok lihat hadis ni Nabi kata lagu mana. Boleh Imam Ghazali ambil boleh kitab dia bisa kok paut dengan kepala maudhu' dia nak sihat terhadap kepada anak-anak dia yang tercinta ni. Tengok dia katanya artinya sabda Rasulullah saat itu. Dia katanya orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan hanya banyak berangi-angi untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Tu ni hadis ni. Tengok dia katanya orang yang bijak itu. Tu Al-Qayyis tu mana katanya orang yang bijak. Orang yang ada akal fikiran bijak sempurna. Dia katanya orang yang bijak itu ialah orang bijak saat itu. Orang yang sentiasa menghitung dirinya orang saat itu. Orang tu saat itu orang hak bijak saat itu duk tah di dunia ni. Orang hak bijak ni orang hak pasal mana? Bukan katanya orang bijak saat itu. Ngaji pandai, ngaji tinggi, dapat kemasyhuran, dapat kepekat teh. Tu orang bijak ke lagu tu. Dia katanya di sini Imam Ghazali bertentangan dengan hadis Nabi ni. Dia katanya hadis Nabi katanya orang bijak ni orang lagu mana? Orang yang sentiasa menghitung dirinya. Orang yang pasal mana? Orang yang sokmo-sokmo duk hitungkan diri dia, duk cek diri dia sokmo saat itu. Duk sentiasa menghitungkan dirinya, diri orang saat itu, diri dia saat itulah. Dah sentiasa ni mana katanya sokmo-sokmo duklah lagu tu. Diri dia saat itu duk cek sokmo diri dia dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Orang saat itu orang bijak saat itu ni dia katanya orang bijak sungguh. Tu orang bijak ni orang yang beramal untuk kehidupan dah sesudah matinya tu. Tu makna kata orang bijak ni orang lagu tu orang yang sentiasa duk cek diri dia hari-hari saat itu. Duk buat gapo atik, duk buat gapo ratik tentang perkara kebajikan. Tu. Dan lagi pula dia sini tu duk buat amal gapo ratik weh selama dia duk hidup atas dunia ni. Sesudah mati dia buat saat itu, dia untuk bekalan sesudah dia nak mati esok hari saat itu. Duk di atas dunia ni duk cek diri dia hari-hari duk buat gapo ratik, lagi pula buatlah apa saja masa dia hidup saat itu. Tu. Kehidupan dia saat itu sesudah, iaitu mana katanya lepas daripada dia hidup saat itu dia nak mati, lepas mati saat itu dia nak bekal gapo, dia nak buat gapo untuk hari sana saat itu. Tu orang bijak dia pasal tu. Bukanlah bijak saat itu dapat kemasyhuran yang tinggi, dapat kemasyhuran yang latas yang luas lagu tu bukan. Ni tengok hadis Nabi royak ni. Orang bijak ni orang yang sentiasa duk cek diri dia semua hari-hari. Lagi pula dia buat apa saja amalan hak kebajikan. Buat saat itu untuk jeda dia nak mati sehari tu. Tu. Sebab apa? Sebab sudah nak mati saat itu kita akan nak temung banyak perkara. Mana? Setengah daripadanya iaitulah sirat, mizan, hisab, banyak perkara lagi. Lepas daripada mati kita saat itu akan tempuh banyak perkara lagi. Terpatut kita kena cek lah diri kita. Kita kena jagalah diri kita saat itu. Kena kiralah diri kita. Kena khabarlah diri kita saat itu. Duduk hari saat itu. Berapa banyaknya kebajikan. Berapa banyaknya benda molek-molek kita duduk atas dunia saat itu. Tu. Duk buat amal banyak mana terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amal saat itu untuk bekal kita nak mati sana. Dia mati saat itu sana saat itu nak bekal apa? Yang nak berdamping kita, yang nak duduk dengan kita saat itu tak lain tak bukan. Ialah kena kepada amalan-amalan kita. Amal kebajikan kita. Tu. Tu ni katanya orang bijak sungguh. Itulah orang yang sentiasa cek diri dia. Lagi pula buatlah amalan saat itu di atas muka dunia saat itu. Untuk nak bekal. Tu. Bekal apa? Bekal kamar dia daripada dia mati saat itu. Tu.
Tu dah. Tu hadis Nabi kata. Dan orang yang bodoh itu, orang yang bodoh ni lah. Orang bodoh ni orang macam mana? Ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya. Orang sana itu. Orang bodoh, orang yang tak ada akal fikir. Orang yang tak ada khabar duk hari-hari sana itu. Orang macam mana? Orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsu. Tengok tu. Hawa nafsu sana itu suruh katanya, tak sedap buatlah amal wajib kayak gini, tak sedap semayabel lah, tak sedap ngaji lah, tak sedap dengar lah. Tu. Orang yang bodoh saat ni tiba macam tu, malah nak buat apa saja daripada benda kebajikan. Nak turut apa saja daripada benda keburukan, kejahatan, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena kepada orang bodoh. Tu. Bukan orang bodoh saat ni tu biar liwat berjebat duk atas muka dunia ni. Hak tu bodoh macam tu. Dah. Ni katanya bodoh di segi Allah Taala saat ni tu orang yang apa? Senantiasa duk buat benda hak tak faedah di atas muka dunia ni. Nak turutlah apa saja hak nafsu dia khanak. Tu. Nafsu suruh buat benda kejahatan, buatlah dia saat itu. Tak moh nak lawan, tak moh nak sabar, tak moh nak apa. Nak tahankan nafsu saat itu. Tu khanak ki orang bodoh ni orang yang baik tau. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu, dia saat itu apa saja daripada benda hak tak molek dia nak turutlah. Tu. Ini yang tanya tentang hadis Nabi orang ni comel. Imam Ghazali pun boleh kitab dia ni. Ni orang bijak, orang sentiasa buat apa saja daripada Tuhan suruh. Tu. Duk hari-hari cek lah diri dia saat itu. Buat gapo ratib benda kebajikan. Lagi pula dah. Dia buat amal gapo ratib dalam muka dunia ni. Rajin dak baca Quran. Rajin dak zikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin dak ngaji-ngaji. Tu. Ngaji. Dah ada atas syarat tutup saat itu ngaji. Rajin dak pergi ngaji. Malah ngaji dah. Malah nak pergi dah. Rajin dak dengar benda kebajikan. Dia tahu duk ngajar hari-hari tu banyak lah ni. Rajin kita nak dengar. Tu. Dengar orang ngaji, orang ngajar lah ni banyak. Bisahlah dengar-dengar saat ni tu. Apa saja demo nak ngajar, demo nak royak, demo nak ajar kita saat ni tu bisa dengar lah. Isi-isi boh. Dah. Dia mati saat ni tu. Tak ada sedut tersalah. Dia mati saat ni tu. Tak ada arah jalan kita saat ni tu nak kembali kepada dunia mula. Untuk nak buat amal kebajikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dah. Tu orang bijak je sentiasa macam tu, dia fikir. Dia hitung cek diri semua. Tak tu buat amal gapo ratik di atas hari saat itu yang Allah Taala wi umur dia hidup di atas berpanjangnya masa saat itu. Allah Taala wi hidup dia umur saat itu puluh-puluh tahun. Dia buat amal kebajikan saat itu untuk nak bekal jadi hari nak mati isyak tu ada buat kedak. Tu. Tu orang bijak, orang pandai, orang yang punya akal fikiran yang sepenuh. Dia sentiasa duk cek diri dia semua. Wah amal kebajikan untuk jadi nak mati. Orang yang bodoh ni pasal mana? Orang yang pasal nak buat apa saja tu hawa nafsu dia. Orang suruh mengaji tak mau. Orang buat majlis mengajar kok sejak pun tak mau pergi. Dah. Buat majlis mengajar kok pondok pun tak mau pergi. Angin agah. Perasaan terpandai kita tu kena. Dia rasa perasalah diri kita saat ni tu Allah tak gini isak-isak pun tak apa. Tak mau nak rebutkan. Tak mau nak buhkan ilmu. Tu le tubuh benda kebajikan banyak dari tubuh kita saat itu untuk nak hapus kejahilan kita saat itu. Tak mau. Orang bodoh je macam itu. Tu. Banyak orang dia buat majlis mengajar, buat majlis mengaji, buat majlis muzakarah. Tu. Dengar benda lain boleh, dengar benda molek mula liar halu. Tengok orang duk mengajar, tengok orang duk muzakarah. Nampak demo duk royak. Hak agama masalah kalau nak dengar. Kalau benda lagu, benda royak, benda apa, kalau benda klik, benda berita apa, rajin sangat nak dengar. Tu. Lepas kita tengok dah ahli kita sampai nak masuk dalam kupal yang mana. Orang cidik ke orang bodoh. Tu. Dengarlah apa saja daripada demo duk mengajar lah ni banyak. Banyak demo buat majlis duk mengajar. Tetengah duk mengajar kitab, tetengah duk ceramah, duk apa. Pakak-pakak dengarlah. Dah pakak-pakak dengar. Sokong pergi mari dia panggil. Dengar saat itu kita boleh pahala dah situ. Dah kita tak ada kena duk gi dah lah ni. Pengajian lah ni saat itu tak ada kena duk gi dah. Dulu kena duk gi ikut balasah, dulu kena duk gi ikut pondok, kena duk gi ikut sujud. Lah ni senang duk di rumah saat itu masing-masing boleh duk dengar dah. Demo duk mengajar. Babo tu duk baca kitab tu, babo ni duk baca kitab ni. Dah banyaklah learning saat ni tu. Atas kita fak kita masing-masing lah. Nak pisah nak buh ilmu, nak pisah nak buh
Le tubuh saat itu nak buh benda molek ke nak buh benda tak molek. Dah. Gunalah apa saja yang ada di tangan kita saat itu ia dimanfaat dok hari ya. Tu dah. Itu nak katanya orang bijak hidup macam tu. Orang bijak saat itu orang cerdik. Duk fikir nak buat amalan semua, duk fikir nak buat benda kebajikan semua, duk fikir nak buat amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rajin setara mana, sebanyak itulah Tuhan nak balas nak balas. Apa amalan dia duk atas muka bumi sebanyak tu. Qadar dia buat banyak mana amalan atas muka dunia ni. Sebanyak itulah Allah Taala saat itu nak apa? Nak balaskan. Tentang ganjaran yang dia buat atas muka dunia ni. Pisah-pisahlah deh. Rebukkan masa saat itu. Rebuklah. Pisahlah buat saat itu. Tengok masa lah ni. Derah gelap. Tu derah gelap. Duk dia duk tak duk lepas bulan. Umur kita duk kau tua sehari-hari. Mati kita terdekat dengan kubur dah. Lepas tu amal kebajikan benar hak molek. Kita duk fikir saat itu banyak mana atas kita duk buat deh. Semaya baik kita cukup rogi 5 waktu. Pas semaya baik kita saat itu kena rogi dengan hak Tuhan nak. Tu. Jangan hidup perasaan lah. Jangan hidup perasaan lah di kita. Kita kena hapus sifat tu baik. Hapus buat tu baik sifat malas tu baik dari kita. Hapus sifat tu baik. Degil lah diri kita. Hamba tu baik sifat hak perasaan kata reti lah tu lah diri saat itu. Hamba tu baik. Dah. Pisah-pisah pergi dengar, pisah-pisah pergi ngaji. Ngaji nak buat amalan saja, malah nak pergi ngaji tak boleh juga deh. Yang nak mengaji juga, nak buat amalan ni, nak buat dia sempurna amalan kita, ibadat kita sendiri nak mengaji. Yang nak ada ilmu juga. Dah. Tu tengoklah ni. Dah duk tak duk tengoklah ni. Dia fikir mudah-mudah. Tengok udara lah ni. Musim sejuk, musim hujan. Musim hujan. Sama telah dah hujan, apa musim marah ni? Turun semua hujan deh. Tu tengok belak alamat Tuhan unjuk gapo di atas kita. Bagi orang yang beriman terhadap Allah Ta'ala tu boleh mikir dah situ. Boleh tak fikir, boleh buat berdomir katanya. Udara lah ni tak seperti dulu. Dulu hujan turun betul musim. Panas turun betul musim dia. Tapi lah ni, semenjak awal tahun lagi dah. Hujan saat itu tak ada teradu duk turun. Tu nak uwikan kita saat itu fikir tentang apa saja jadi hari ni gapo alamat. Bagi mereka yang beriman terhadap Allah Taala dia boleh cek dia gambar situ. Nak yela ni nak berlaku gapo ni. Betul orang bijak-bijak orang pandai-pandai orang rajin buat amal ibadat saat itu je rebuklah masa saat itu untuk nak buat ibadat. Dah. Tu tengok habis. Tu ni katanya perbezaan di antara orang bijak dan orang bodoh lagu tu. Orang bijak sentiasa fikir diri dia dan buatlah amal ibadat saat itu untuk hari nak mati tu. Dan orang bodoh saat itu dah dia duk sentiasa duk fikir nak buat ikut kehendak hawa nafsu dia. Tu habis. Dan hanya banyak berangin-angin ni orang bodoh lagi. Saat ni orang bodoh saat itu dia nak buat apa saja ikut hawa nafsu dia. Dan hanya banyak berangin-angin untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Tu orang bodoh. Duk banyak angin-angin. Banyak angin-angin saat itu untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu duk harap-harap di atas Allah Ta'ala saat ni tu. Tu. Wak dok mal. Wak saat ni tu malah dah. Duk angin-angin duk harap daripada kemurahan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia tak wak saat ni tu. Aku dah harap-harap Allah Ta'ala tu murah. Kata tu amat murah duk royak. Harap sana mudah Allah Ta'ala saat ni tu dah nak ampunkan dosa dia. Mudah Allah Ta'ala tu nak wiadi dia tu untung pada hari akhirat. Duk angin lagu tu. Tu orang bodoh wak dak. Ya kena buat dululah begitu. Barulah kita tu harap di atas sifat kemurahan Allah Ta'ala pada hari akhirat esok tu. Sebab kita belum tentu lagi. Ada royak minggu lepas. Buat amal banyak saat tu belum tentu lagi atau kita tu nak boleh masuk syurga. Tu. Hanya nak boleh masuk syurga saat itu dengan sifat apa dah? Dengan sifat rahmat Allah Ta'ala. Ada ayat minggu lepas saat itu. Sebab itu sungguh perkataan yang boleh masuk syurga dengan sifat rahmat Allah Ta'ala. Pisah-pisahlah buat apa saja di atas hak Tuhan suruh tu. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dia paling dekat kepada orang yang rajin buat amal ibadat tu. Pas ni malah nak buat amal ibadat. Duk angin-angin, duk harap-harap. Duk angin-angin saja, duk harap-harap saja dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan kemurahan Allah Ta'ala. Itu jauhlah. Tu. Tu nak katanya, hadis ni nak kata tu perbezaan orang cerdik dan orang bodoh. Tetengin buat amal ibadat di atas muka dunia dia ni.
Orang cidik dia pisah nak buat amal kebajikan di atas dunia ni. Dan orang bodoh sana tu fikir nak buat apa saja mengikut di atas hawa nafsu dia. Tu. Nak mengaji pun malah, nak semaya pun malah. Tu. Tu ni tak bodoh pasal tu fikir. Dah habis dah. Lepas tu kita pisahlah. Tu. Pisahlah gebuklah apa saja benda kebajikan di atas dunia ni. Pisah boleh diri banyak-banyak. Dah. Hak tak reti hak mana sana itu, hak kuasa kurang dari segi ilmu pisah-pisah yang ngaji. Pisah-pisah dengar, pisah-pisah jalan kemudahan banyak lah ni nah. Jalan kemudahan banyak. Nama hari-hari akhirat esok sana itu hidup ngadu apa itu saya tanya orang namu tak ngaji. Oh, aku tak boleh gitu ini. Dak, lah ni mudah nah. Melalui YouTube, melalui Facebook, melalui page, melalui kelung live to live ni macam-macam demo dok buat pisah lah ni. Dah, demo lah ni banyak-banyak page dok live sana itu untuk nak wi apa? Nak wi keuntungan, nak wi benda hak molek terhadap bagi mereka yang apa? Yang apa? Yang tak ada kemampuan nak pergi kok ni ya. Dulu sungguh payah nak pergi dengar ngaji. Jauh tak. Lah ni senang. Lah ni senang demo pisah. Gunakan Facebook sana itu untuk ia dimanfaat. Pisah wak page, wak kelung, wak grup. Pisah wak lah YouTube. Pisah nak wi. Nah, nak wi sana itu demo boleh dengar benda hak molek-molek. Nah tu. Pisah-pisah nak boleh dengar apa saja benda hak kebajikan untuk nak hapuskan sifat kejahilan diri kita saat itu. Tetapi kita learning saat itu dah banyak mana kita duk fikir. Banyak mana kita kena cek diri kita saat ini. Banyak mana kita duk guna alat kemajuan learning itu untuk kebajikan. Banyak ke? Dah. Duk guna di atas. Benda hak sia-siakan masa tu banyaklah. Kalau sebut ada yang mengajak orang ceramah saat itu, pisah-pisah seringnya dengan. Lakoh dah tu. Allah dah tu niat tanya akhir zaman. Pemikiran kita dah pengajian kita saat itu kurang lagu mana kita tak mahu nak boh. Kita nak usaha situ, nak cek situ dah. Nak jaga diri kita saat itu. Kita tak dapat sempat nak kita pak ngaji beri kisah boleh dengar kita dengar. Kita pakat sokong-sokong pergi mari pakat dengar babo ni. Banyak dah ni duk ngajar. Dah. Nama akhirat esok tak tahu. Tak ada tu hendak ni tak ada lagu mana. Sak duk tangis semua. Duk tengok benda lain boleh. Tapi nak tengok orang ngaji, orang ngajar, orang duk muzakarah tengok ilmu. Tak ada duk ngadu nak petah lagu tu. Tak boleh dah. Semua akhirat esok akan jadi saksi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bang apa saja di atas petah tak boleh dah. Allah Taala tahu. Dah. Lagi pula anggota yang duduk di atas tubuh badan kita akan jadi saksi. Tu. Itu dikatakan, dah habis. Nasihat yang keempat dah. Katanya qada balas itu mengikut qada amalan kita. Nak balas tu nak balas saat itu. Qada apa? Balas Allah Taala nak balas saat itu, nak wi ganjaran, nak wi pahala, nak wi syurga lagu mana di atas kita saat itu, yang mengikutlah apa saja amalan kita buat di atas muka bumi ini. Kita rajin setara mana, kita buat banyak setara mana, sebanyak itulah Allah Taala saat itu nak balas kita. Nak wi ganjaran terhadap kita dah. Habis itu. Tu habis. Hadis yang terakhir hak bercakap pak dengan mondok itulah. Lepas tu kita nak sambung satu mondok lagi lah, sambung satu nasihat lagi. Oleh kerana kita beradu buah ni, satu beradu tak habis dia panggil. Oleh kerana dah terosak saat itu ada beragai dia panggil. Terosak untuk kita nak buat ngajawab lah tu ada beragai sikit. Duk angin-angin nak baca dah habis lah buah ni tu, tapi tak ada nak habis oleh kerananya duk live tu satu lo dia panggil. Duk live tu satu lo. Kadang-kadang ada motor atik masuk, kadang-kadang kokwa masuk atik. Ada motor saat ni jadi putus naik. Dia putus naik jadi beragai tu payahlah. Payah kita nak ada sambungkan klik kita duk ngajar tu. Jadi payah di beragai. Kita pun beradu dengan kejut-kejut pun ni. Tu agak minta maaf lah dah. Masa dia lah. Masa dia. Kemudian kita sambungkanlah pengajian kita nasihat yang kelima pula dah hari ni dah. Yang katanya nasihat kelima. Nasihat kelima ni molek benar lah deh. Molek benar apa saja yang kita nak buat ikutlah di setiap segi, di setiap sudut. Di setiap apa perkara kerja. Semua kita nak buat di atas muka bumi ni molek benar ni tajuk ni. Mana? Dia katanya ikhlaskan niatmu. Ikhlaskan niatmu. Yusuf kita saat itu ikhlaskan niat. Ni nasihat yang kelima hak Imam Ghazali nak nasihat terhadap kepada anak cucu dia, nak nasihat kepada orang-orang kediri ni gapo dia kata. Dia kata ikhlaskan niatmu. Tengok pada tajuk pun, pada momok, pada nasihat hari ni pun. Molek benar dah hari. Dah, boleh faham lah katanya apa saja kita nak buat saat itu tiap-tiap perkara saat itu terhenti di atas niat. Yusuf niat kita saat itu ikhlas sungguh.
Betul lah, bulat sungguh hati kita saat itu. Nak buat apa-apa saat itu. Dari segi amal ibadat, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dari segi pengaji saat itu, kita ikhlas mengaji. Untuk nak hapuskan kejahilan kita. Bagi orang ngajar saat itu, ikhlas juga. Untuk nak apa saja benda yang jadi manfaat, benda jadi barakat terhadap orang mengaji, orang dengar. Niat kau tu jangan duk niat di atas benda lain. Niat di atas nak jadi kemasyhuran, niat nak dapat gaji, dapat duit. Tu tak boleh nak deh. Tu kena niat molek. Apa saja ikutlah di setiap segi saat itu terhati di atas kena niat dia panggil. Dah niat dan niat kita molek, niat kita tu ikhlas kerana Allah Taala, itu diadakan balasan pada hari akhirat esok dah. Tengok. Dia katanya, wahai anakku yang tercinta. Tu Imam Ghazali kata. Ini nak pesan ni. Seolah katanya pak nak pesan terhadap anak dia panggil. Seolah Allah katanya pak nak pesan terhadap anak dia. Dia nak pesan gapo tak benar molek-molek terhadap anak dia ni di sini. Tengok dia katanya, berapa banyak daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab. Dia tanya kita. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Tengok, dia katanya berapa banyak kah? Allah, banyak setara mana kah? Laning saat ni tu. Daripada malam-malam, daripada waktu malam ni. Banyak setara mana learning pada waktu malam saat itu. Malam mana? Yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang. Yang telah engkau penuh dengan jaga. Waktu lek malam saat itu kita, saat itu penuh. Tara mana? Kuat tara mana di kita saat itu berjaga. Jaga apa? Untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab. Tu. Tu ni kata banyak setara mana lah ni. Orang lah ni. Orang lah ni hidup penuhkan waktu malam, hidup berjaga pada waktu malam saat itu untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab. Naik lagi, banyak lagi lah. Bukanlah mesti kata kena waktu malam hidup mutalaah kitab. Mana? Duk buat amal kebajikan, amal apa? Amal ibadat yang lain lagi saat itu, waktu malam saat itu. Kita duk penuhkan waktu malam saat itu dah. Tu. Kita duk memenuhkan, duk jagakan waktu malam saat itu banyak setara mana learning saat itu. Di learning dalam kitab ni katanya untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab. Tu. Tak lain tak bukan ada mutalaah kitab waktu malam ni. Dah tu akhir so. Tu akhir saat itu. Lain pada tu akhir tu banyak lagi lah. Tu akhir golek ke duk pondok. Waktu malam ya nak boleh tengok kitab, nak boleh ngaji. Tu lepas dah mengaji dengan babo duk mutalaah pula, duk muzakarah pula. Tu. Lepas tu lain pada tu. Lain pada mutalaah kitab saat itu. Waktu malam saat itu kita duk penuhkan masa waktu malam kita duk jaga. Pada waktu malam tu untuk duk amal ibadat saat itu banyak tara mana lah ni. Tu. Kita pun masuk juga ni. Mungkin tak nak pesan pada demo. Kita pun masuk juga dah. Tu tengok. Tu. Berapa banyak kah daripada malam saat itu dia katanya yang telah engkau penuhkan dengan berjaga. Penuh setara mana waktu malam Tuhan kita nak jaga. Jaga apa? Untuk mengulang kaji dan untuk kitab lah. Lah ni jaga juga, jaga tengok bola. Tak ada kena belakang jaga nak motang. Bangun malam-malam jaga. Tak khabar sikit. Benda ngepek, benda beragai lalu. Tapi jaga untuk nak buat amal kebajikan saat itu berapa banyak. Makna kata tak ada banyak mana lah ni saat itu. Ada tu ada lah. Tapi banyak orang duk lalai, orang duk banyak orang pasal duk di masa kerugi ye. Tu hak pasal itu banyak benar. Dah. Tengok Imam Ghazali kata ni. So, banyak setara mana orang lah ni hidup penuhkan berjaga malam saat itu untuk mengulang kaji dan mutalaah kitab. Tak lain lagi pun ada lagi lah. Bukanlah kata mutalaah kitab saja buat amal kebajikan. Duk bangun tahajud malam, maya sunat tu, maya sunat ni, maya sunat wuduk, maya sunat taubat, maya sunat apa saja daripada sakut pak dengan amal kebajikan. Banyak setara mana masalah ni orang nak duk macam tu. Habis itu dah. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Tengok. Duk kacek tidur saat itu. Tidur saat itu untuk apa? Untuk nak buat amal ibadat kepada Allah Taala lah. Sebab buat amal ibadat waktu malam ni lah hak paling molek sekali. Waktu malam ni lah hak paling tenang sekali untuk nak buat amal ibadat. Dah. Kenapa? Kerana tak ada apa saja nak mengganggu daripada kita. Waktu siang hari ni, kat bunyi kereta tu, kat demo mari, kat tu, kat ni, kat demo suruh tu, kat demo suruh ni. Banyak waktu siang hari ni tak ada, kerja banyak. Lagi pula dia tak tenang waktu siang hari ni, waktu malam ni lah hak moleknya. Tenang, hati puasa tenang. Daripada ganggu weremo nak mari, tukar ni pun tak ada dah waktu malam ke 1 ke 2 pian nak mari lagi masa tu.
Hak tu nak waktu malam saat ada kita dengan Allah Taala lah. Kalau lah kita rajin bangun malam buat amal kebajikan bangun malam saat itu malam benar. Tu. Diri kita pun supaya jugalah. Kita pun sama-sama jugalah. InsyaAllah nak usaha. Nak bangun malam untuk nak buat amal kebajikan juga. Supaya nak masuk lagi golongan ni. Tu. Sebab tu ingat Imam Ghazali katanya, Allah berapa banyak masalah ni dia mau nak jaga malam untuk nak pelak kita. Lepas tu dan dia kata pula, dan berapa lama engkau saat itu duduk teher tidur saat itu. Lama mana kita duduk tidur kita saat itu di atas kita saat itu. Lama mana? Banyak tahu mana lah ni. Duduk darab gila ni. Tu. Kita saat itu usahalah. Tu. Dah, Allah. Bangun malam malas, segar puasa. Padahal waktu malam itulah waktu Allah Taala mustajab doa kita nya. Waktu malam tu molek apa saja kita ada hajat apa kita doa tu. Nak mengayuh apa tu waktu malam nak molek sekali. Tu dah. Dia katanya, dan berapa lama kau? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Allah, balik ke? Dah. Tidur awal. Tapi, bangun saat itu awal. Orang dulu bangun tidur awal untuk bangun jaga tengah malam untuk nak buat amal ibadat. Nak bangun maya tahajud tu, bangun sunat ni, maya sunat tu. Tu. Orang lain ni tak tidur dah malam. Kadang-kadang tak tidur dah malam. Dah tidur nu siang hari. Makna sibuk dengan kerja dah. Allah, nampak ke di atas benda ke dunia saat itu tak ada untuk nak buat amal kebajikan di atas diri saat itu. Sehingga waktu malas sendiri pun tak ada juga. Malas tu buat malas tu untuk kita saat itu nak istirahat kat tubuh pada kita. Tu. Siap sedia untuk nak jaga mekkan waktu malas. Ni dak waktu malas pun kerja, saya malas tak ada. Kerja dah kerja tak ada lah nak buat amal kebajikan. Dah. Orang nak berhidupkan malam sungguh ni itulah orang tidur awal-awal bangun tengah malam untuk nak buat amal kebajikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kacak tidur sana kacak lah. Mengatuk saudara mana kacak juga. Untuk apa? Untuk nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Orang lain ni jaranglah, orang dulu banyak benar. Orang dulu saat itu dah. Lah ni hang ada pun tak tahulah dah. Lepas tu guru dah. Pepes guru itu nak nekat lain lagi pun ada juga dah. Apa kita rapor orang awam ni baik ni juga Allah. Nak teban sungguh wi ada lah panggil dia. Pisah wi ada lah. Tu. Sampai itulah buat apa saja saat itu. Siang malam duk buat saat itu. Kadang-kadang duk buat sadah doa pula terhadap Allah Subhanahu Wa Taala reno duk buat ni duk doa semua reno Allah Taala tak makbulkan doa kita lagi. Sebab apa? Sebab kita malas nak tunai hak dia saat itu. Nak minta dengan Allah Ta'ala tu. Malah. Dah. Nak apa bangun malam. Bangun maya sunat. Tahajud maya sunat hajat bangun. Minta Tuhan tengah malam. Tu. Waktu malam ni lah. Waktu dekat subuh tu lah. Waktu yang paling mustajab doa sekali. Sebab malaikat turun masa tu. Dia tengok hamba mana pia. Hamba siapa pia saat itu duk jaga malam. Duk doa dengan Allah Ta'ala. Dia akan baiklah doa hamba tu. Nak royak kepada Allah Ta'ala. Tu. Tengoklah ni tu, tengok Imam Ghazali kata tu. Berapa banyak dah orang tu penuh kan masa duk jaga malam untuk nak buat amal kebajikan. Dan berapalah lama kita sendok tidur kita saat itu. Berapa ya. Tu. Berapa orang yang ada boleh hidup lagu tu dah. Tu tengok. Dia kata pula saya tidak mesti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Dia tak tahu kata. Demo-demo saat itu duk niat. Hati dia mau duk cenderung kepada duk buat lagu tu saat itu. Dia tak tahu. Tu. Imam Ghazali kata. Lepas tu dia kata lagi, apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghipungkan segala mata bendanya mata dunia. Tu dia tengok dia katanya. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghipungkan segala mata bendanya mata dunia. Tu tengok. Masuk waktu malam dah pun dah. Tu. Duk buat kerja ni untuk nak apa? Untuk nak menghasilkan keuntungan hak dunia. Terkik lagi duk fikir terkik ni tak ada. Duk fikir hak kebon ni tak ada. Tu. Duk hipungkan segala mata benda saat itu mata benda dunia. Demo ada kita nak ada tek, demo kaya kita nak kaya tek. Duk fikir hak tu yo. Tu tengok Imam Ghazali kata saat itu. Dah. Malas saat itu duk menghidupkan malas saat itu hanya mencari keuntungan dunia dan menghipungkan segala mata-mata bendanya, mata-mata dunia. Habis. Dan mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehanmu di hadapan kawan-kawan. Tu tengok tu.
Hijau saat itu siapa si Malay untuk apa? Untuk nak siapa aku duduk ke peringkat yang tinggi. Nak dapat masyhur. Nak dapat show katanya dia tu Allah. Kedai begitu. Dapat peringkat tu, dapat peringkat ni. Gila berbangga. Hidup bangga dengan kebolehan dia. Hidup bangga dengan hak dia mengaji saat itu. Ngaji cuk tu, cuk ni, cuk doktor tu, cuk doktor ni. Ngaji tu, ni. Allah. Hidup kecek buah tak pakai kawe-kawe saat itu. Tu. Sebab apa? Tu. Kita menghidupkan malasan itu. Kita apa? Untuk nak mencapai kedudukan yang tinggi serta berbangga dengan kebolehannya di hadapan kawe-kawe. Tu. Tu tengok ni. Tengok Bek Tengok Imam Ghazali duk ayat kata saat itu. Berapa banyak yang orang duk hidup malam tu untuk buat amal ibadat. Hanya banyaknya di besen tu. Duk cari keuntungan dunia dan duk menghimpunkan segala mata bendanya. Mata benda dunia saat itu. Nego situ wasa tak ada lagi. Hanggi buat. Tak ada nak buat sendiri. Apa demo pula buat. Tanah situ tak boleh beli lagi. Apa. Pisah buat kaca siya malai duk lagu tu. Dek siya hari tak nak kaca dah. Duk usaha dia saat itu. Malai tu pun tu buat besen tu juga. Tak ada welah nak buat amal kebajikan. Dia menghidupkan malas untuk bikin dekat atas benda dunia. Lagi pula nak mencapaikan kedudukan yang tinggi. Orang kacak tidur, kacak ngaji. Ngaji lah tengah hari tak ada. Ngaji siapa ke malas. Ngaji piksik tu, ngaji piksik ni. Untuk nak dapat. Ngaji yang tinggi. Namun nak boleh kacak tak Allah. Tak pada ngaji tu. Ngaji tinggi sungguh. Ngaji banyak sungguh. Ngaji, cuk mana? Cuk Zetnung. Cuk Nabi Dua. Cuk apa? Cuk Bakar. Tu. Tu. Hidup kacak tidur kacak hidup jaga malam untuk nak capaikan benda pasal dunia pasal tu saat itu. Imam Ghazali kata lagu mana? Dia kata jikalau ini niatmu. Kita duk niat saat itu. Jaga malam kita duk niat pasal tu saat itu. Maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Rugilah kita saat itu. Tu kacak jaga malam saat itu. Supaya nak cari benda dunia. Nak capai kedudukan pangkat martabat yang tinggi. Niat kita saat itu duk niat pasal tu. Jaga malam dah. Tapi jaga malam benda tak jadi kebajikan. Rugilah kita saat ni tu. Tapi tu katanya berapa orang banyak masalah ni saat itu untuk nak jaga malam. Nak buat amal kebajikan banyak tu. Berapa orang yang ada lah ni. Kaca doa tidur ada. Waktu malam saat itu untuk nak buat amal kebajikan terhadap Allah Taala saat itu. Pada waktu malam saat itu berapa orang masalah ni. Hadap ada ya katanya. Mana? Hadap dorong hati saat itu. Nak cari keuntungan dunia banyak macam itulah ni. Sampai kalau luput nak buat amal ibadat. Waktu malam saat itu terhadap Allah Taala tak serah tak ada. Sebab apa nak fikir benda dunia banyak dak. Dia tak ada roh. Jodoh. Semaya sunat tu sunat ni tak ada dah. Semaya subuh kadang-kadang pun wirid pun tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada. Nak sudah pak sudah dah. Pong tu buat hijau dia panggil. Tu. Tu ni katanya tiap-tiap apa perkara kita saat itu kena terhati di atas niat. Kalaulah niat kita saat itu bangun tengah malam niat nak buat amal kebajikan terhadap Allah Taala akan ada balasan akan ada ganjaran. Kalaulah kita saat itu niat kita saat itu jaga malam dah untuk nak cari keuntungan dunia dan untuk nak menghimpunkan segala macam benda jaga dah. Tak fikir nak buat amal ibadat terhadap Allah, tak fikir kepada Tuhan. Fikir di atas benda dunia saja. Dan lagi pula bangun malam dah, duk jaga malam dah, duk niat nak uji apa. Nak dapat pangkat-pangkat yang tinggi. Dia hadap demo-demo orang lain lagi saat itu. Niat lagu tu Imam Ghazali kata saat itu orang hadap pasal itu saat itu akan rugi serugi-ruginya. Rugi sungguh. Tu. Rugi mana? Rugi akhirat dia panggil. Nampak ya atas dunia ni nampak laba nampak boleh. Apa duit berjuta-juta beratus-ratus, 60 ribu. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun tak nak kecek dah. Nampak hasil atas dunia ni banyak mewah. Tapi akhirat sana rugi. Tu. Rugi tu lagu mana? Benda kebajikan di atas dunia sana tak ada nak buat. Tu. Waktu sehari tak ada dah nak buat amal kebajikan. Semaya ni waktu tu pun nak cepat-cepat sudah gerah. Dah. Mana baca Quran pun tak ada dah. Sunat ni pun tak ada dah. Pas waktu malam pun tak ada juga. Duk fikir hang nak buat hijau lagi masuk waktu malam. Pas tak rugi lagu mana lagu tu. Waktu malam ni waktu pakpong. Waktu duduk dengan keluarga kita. Tidur awal-awal bangun tengah-tengah malam. Bangun tengah malam tu. Bangun buat amal kebajikan. Bangun maya sunat ni. Tak fikir nak buat hijau mata. Fikir nak buat hijau mata. Niat je duk tu semua. Tu niat duk pasal tu semua. Sebab apa takut tak ada.
tak ada duit untuk nak sarap anak. Hei. Rezeki ni kita kena yakin. Dah. 3 perkara kita tak boleh nak tahu. Mana? Yang pertama gapo? Yang pertama umur kita, apa mati kita tak boleh nak tahu. Okey, mati kita tak boleh nak tahu. Kita tu nak mati umur berapa mati, tanah kubur mana kita tak boleh nak tahu. Yang kedua rezeki. Rezeki saat itu Allah Taala dah catat dah. Ya ni siapa umur ni, ya ni nyok ni dia akan boleh rezeki dia. Tu. Dia katanya rezeki Allah Taala dah catat dah. Allah Taala dah bagi dah. Allah Taala saat itu dah tulis dah. Kita kena yakin lah situ saat itu. Terus fikir lah tak ada mata takut tak ada. Tak ada tu tengok benda. Usaha dunia siapa lupa akhirat ai panggil. Usaha dunia siapa rugi akhirat hok ni kita tak sih. Rebut dunia boleh. Bukan tak boleh nak usaha dunia ni. Tapi pisah hak dunia untuk jadi kebajikan akhirat tak apa. Buat juga dunia, we ada juga masa separuh untuk nak buat amal kebajikan untuk akhirat ti. Ni tak ada, sia malas kerja siapa tua. Allah tak fikir apa, tak fikir hal dunia. Nak cari mata benda hak pasal dunia ni banyak dah. Tu. Niat bangun malam untuk buat kerja tu ya. Itu tak ada lah kasih tak ada lah kebajikan. Tu. Saat ni 2, yang ketiganya mana? Jodoh. Temu kita tak boleh nak tahu. Yang pertama apa mati kita tak boleh nak tahu. Yang kedua rezeki, yang ketiga apa jodoh temu. Tu temu tak boleh tahu. Khabar-khabar siapa masuk jadi. Hak tak say akan boleh. Hak nak tak boleh. Tu. Itu perkara ni kita tak boleh nak tahu. Mati tanah kubur kita tak nak mati mana. Yang kedua rezeki. Kita saat itu baik umur ni siapa umur ni nak boleh rezeki tu, nak boleh rezeki banyak anak, kita tak boleh nak tahu. Yang ketiga saat itu jodoh. Setengah orang santuk umur 40 tak boleh bini belaki lagi. Dia tak apa tu masa dia, tak apa tu muat dia. Jangan nak gaduh. Betul kita yakin benar kita tak tahu saat itu 3 perkara ni. Tu. Dunia katanya ikhlaslah niat kita saat itu. Ikhlas betul molek ikhlas. Ikhlas hati sungguh. Bangun malas satu niat, bangun malas sebelum nak pergi buat kerja, kita tidur malas niat. Niat apa? Sungguh periksa nak kerja tapi niat bangun awal-awal tu kita nak buat amal ibadat ada Allah Taala dulu, barulah kita buat kerja usaha apa sini dunia. Tak apa macam tu. Ni bangun saat ni tidur tu dah niat dah. Niat nak buat kerja macam nak cari benda hal dunia semua. Pas tak rugi ke lagu tu Imam Ghazali kata. Rugilah macam tu. Bangun malas dah tapi bangun malas saat ni tu dia jaga malas saat itu tak ada untuk nak buat benda kebajikan ni. Cari nak benda dunia saja. Duk usaha nak jadi pengkat masyhur. Daripada demo untuk buat kecek daripada apa dah. Di datai tak pengen ramai-ramai. Tak tu duk fikir. Tu rugilah panggil dah. Allah tu. Nak buat bangga dengan apa? Dengan ilmu kita, dengan kebolehan kita saat itu. Kita kacau duk ngaji tinggi tu buat bangga. Tu tak boleh juga tu pasal itu. Rugilah kita duk hari-hari. Usahalah terhadap parah. Kita sendiri termasuk kita sendiri dan kepada penutup jugalah. Tu. Kita usahalah dengan masa learning dah. Kita dah ayat sama masa learning saat itu Allah. Masa dulu lagi dah tu urut ayat masa learning tu kena masa hura masa korong yang 15 ni macam-macam fitnah, macam-macam bala macam-macam cuba manusia tu lebih galak pada masa dulu lagi. Galak sungguh masa learning. Tu. Sehari demi sehari derah dah learning. Mana benda kebajikan kita bisa nak buat saat itu. Banyak kerja dah. Tu kena mengingati sama-sama lah. Ada fikir situ dah. Habis dia kata situ. Tu terhenti dek tahniah dah. Tu dia kata lagi. Tetapi jika apa? Tetapi jika siap kita tak cerak. Mana tengok start dah. Tetapi jika siap kita tak cerak. Masya-Allah sungguh. Kita pun dan jika tengok ni. Dan jika ni ada nanti stand tengok dah. In kana niyatuka rajulan tu. Dan jika niatmu, tu tadi kata. Dan jika kosakmu, dan jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ada tapi ni. Hak tapi ni kita nak ni.
Hak tak tapi. Saat ni tak tapi tu. Bangun malam. Tu. Niat kita duduk pasal tu. Bangun malam saat ni tu. Kita niat nak cari benda keuntungan pasal dunia. Nak cari benda mata benda di atas dunia ni. Nak kaya separemo bangun malam. Buat kerja tu, buat kerja ni. Tu. Orang pasal tu saat ni tu. Niat dia duduk pasal tu saat ni tu. Dah untuk cari benda dunia saat itu Imam Ghazali katanya orang pasal tu niat dia pasal tu saat itu rugi serugi-ruginya. Rugi mana? Pada akhirat esok. Tu. Amal kebajikan tu hawi proses hawi umur berpuluh-puluh tahun untuk awak amal kepada dia. Tapi kita saat itu taksa diri kita saat itu tak mahu nak buat. Tahu tak mahu nak buat. Orang panggil. Kacau dak tak menonong saat itu. Tu rugilah kita saat itu. Akhirat sana kita tak boleh besar lah. Tak boleh nak buat rindu, tak boleh nak buat duka cita dah. Tu. Tapi dia kata hak ni, tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu niat kita saja. Dan usaha apa saja kita dok buat atas dunia saat itu, buat saat itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga malam saat itu, dok usaha dok buat niat saat itu untuk nak menghidupkan syariat Nabi, jalan Nabi sunnah Nabi saat itu. Dan memperbaiki ke akhlakmu. Nak baikkan diri kita, akhlak kita hak tak molek saat itu. Hak macam mana? Akhlak kita mana? Tabiat kita macam mana? Hak malah daripada nak bangun malam, kita usaha bangun malam saat itu. Rajin buat amal ibadat bangun malam saat itu. Niat kita bangun malam dah, usaha juga diri kita saat itu untuk nak menghidupkan syariat Allah Taala. Lagi pula bangun malam saat itu, duk jaga malam saat itu untuk nak baikkan diri kita. Hak yang kita malah bangun malam, kita usaha boleh bangun malam saat itu. Orang duk pasal tu saat itu. Serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Tu. Dia bangun malam dah. Nak baiki diri dia dah. Lagi pula dia tu nak usaha lah diri dia saat itu memecahkan keinginan hawa nafsu dia. Nafsu dia saat itu ingin. Sepanjang nafsu kita saat itu malah nak bangun malam. Kita lah kecil-kecil lawakan hawa nafsu kita saat itu. Nafsu mana? Nafsu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Tengok tu. Nafsu kata mu tak usah bangun. Mu tak usah bangun malam. Tak usah buatlah semaya tu semaya ni. Tapi kita saat itu usaha tebang kacau diri kita tu untuk lawankan nafsu. Niat dia duk pasal tu, duk usahalah diri dia nak duk pasal tu. Bangun malam dah. Bangun malam tu niat nak menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Mana buat apa saja daripada hak Nabi royak saat ni tu. Benda hak molek tu, benda hak molek pasal ni. Dah Nabi dah sapa dah. Kalaulah bangun bayar malam, Nabi katanya dapat ganjaran gia-gia. Kita nak menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Bangun malam niat kita duk pasal tu. Dan lagi pula kita bangun malam untuk nak baiki diri kita. Akhlak kita saat itu mana? Akhlak kita biasa mudah panah ke orang dulu. Kita nak baiki diri kita. Akhlak kita saat itu duduk tak molek. Kita nak baiki diri kita. Dan lagi pula akhlak kita saat itu dulu. Saat itu malah nak buat benda kebajikan. Kita nak fikir, nak usaha diri kita. Lagi pula kita saat itu nak pecahkan keinginan hawa nafsu kita yang selalu duduk. Nak seru kepada kejahatan. Benda tak molek. Nak lawankan nafsu kita saat itu. Orang duduk pasal itu saat itu. Imam Ghazali kata kena. Maka untunglah engkau 1000 untung. Allah, saat ni rugi serugi. Orang hak duk pasal ni untung. Untung dunia pun untung dah, akhirat pun untung pula. Dah. Mana? Niat dia bangun malam untuk nak apa? Nak baiki, nak menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Bangun malam saat itu niatnya nak buat amal ibadat terhadap Allah Taala. Bangun malam, bangun duk meraqabah, bangun duk munajat dengan Tuhan, bangun duk ngayuha, duk ngadu-ngadu dengan Allah Taala, duk tiak terhadap Allah Taala. Tu bangun malam saat itu. Tak labor, tak labor mana, laborlah orang duk macam tu. Hak ruginya lah bangun malam dah niat untuk nak mencari benda hak dunia. Hak tulah hak rugi. Memang tadi kata. Bangun malam hak nak labor pasal ni. Duk saat itu nak menghidupkan syariat Nabi. Duk bangun malam satu nak baiki dah akhlak dia. Lagi pula serta nak memecahkan hawa nafsu dia tak molek dulu. Nafsu duk seru benda tak jahat, benda kok jahat. Tapi kita lawan kacau juga bangun malam. Bangun semaya ni. Termolek lah tu. Lepas tu orang hak duk lakukan pasal ni Imam Ghazali katanya untung 1000 untung lah ni. Untung sungguh. Dunia pun tak rugi, akhirat pun sama telah dah. Ada ganjaran, ada balasan. Tu ni katanya semua saat itu terhati di atas niat kita. Sampai itu pala modok nasihat yang kelima Imam Ghazali katanya, ikhlaskanlah niat kita saat itu. Betul moleklah hati kita saat itu. Buat apa saja tiap-tiap perkara saat itu, niat molek hati kita. Ikhlas molek niat kita. Tengok saat itu. Kalau dah dari segi bangun malam kita niat kok dunia, rugi. Kalau bangun malam kita niat kok akhirat, ia akan jadi keuntungan. Jadi
Kebajikan bagi kita. Ya, lagi pula ya ada balasan lah bagi kita. Saat itu dah. Habis. Ya katanya sesungguh benar seorang ahli syair yang berkata. Ni. Ya katanya orang hak besing bangun malam niat dia saat itu untuk akhirat, dia pelaga yu syair. Pelaga dengan kata syair orang Arab kata lagu mana? Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa yuka wa buka'uhunna li ghairi faqrika batilu. Tu bunyi sedap tu. Syair macam itu. Sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhunna li ghairi faqrika batilu. Tu. Tengok dia kata apa isi syair ini. Dia katanya artinya berjaga malam kalau bukan kerana zakmu adalah sia-sia. Tengok dia kata. Berjaga malam kalau bukan kerana zakmu, iaitu kerana zakmu, iaitu kerana Allah. Bangun malam dah, duk jaga malam dah, tapi bukan kerana Allah. Mana? Jaga malam bukanlah kerana Allah, bukan untuk nak buat amal ibadat terhadap Allah. Tak. Jaga malam, tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak buat amal ibadat kerana Allah. Tu ramah lah ni. Tu ramah lah ni. Jaga malam, tapi nak buat benda pasal lain. Nak buat benda ke lain. Kerja gila. Sebelum nak kerja tu kita buat amal kebajikan terhadap Allah Ta'ala lu. Bangun awal, bangun malam dah awal. Maya sunat lu, bangunlah maya tahajud dulu. Sebelum nak pergi kerja. Tu nak ya kata tak siap diugi dunia akhirat. Ni bangun malam rasa muka ada pong girah, tak ada. Start kereta tung pergi kedah. Masuk kebun, tak ada. Tu. Ni nak katanya berjaga malam kalau bukan kerana zat Allah. Niat kita sana. Niat molek. Sungguh pun nak kerja waktu malam, tengah malam ke satu keruah, tak kalah kerja kita duduk masa tu. Tapi niat kita tu kita tidur tu hiwi ada niat gitu tu. Bangun malam nak buat kerja saat itu. Sebelum kau nak buat kerja kau nak niat santun harus semaya tahajud kerana Allah Taala dulu. Orang hadap jaga malam kalau lah bukan kerana zakmu, iaitu kerana nak buat amal ibadat kerana Allah Taala saat itu. Dia katanya adalah sia-sia. Sia-sia yo. Tak ada faedah, tak ada arti. Jaga malam saat itu. Jaga malam saat itu tak ada kehasilan, tak ada faedah langsung terhadap kita. Tu nampak ya labo dunia bangun tidak awal bangun tengah malam buat kerja nak isyak dapat boleh duit gaji 12,000. Nampak ya labo ada dunia ni. Kan cerip jaga malam lagu tu. Tapi akhirat saat itu tak ada hasil apa. Rugi serugi. Mana? Kebajikan pun tak ada nak buat. Nampak boleh mata dunia ni boleh. Tapi akhirat, ganjari akhirat tak ada. Nak kita macam tu. Rugilah. Habis. Tu orang jaga malam bukan kerana Allah Ta'ala. Dia kata sia-sia. Dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Tengok kecek sedap tu. Dia kata kalulah kata dia katanya dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Berguna. Hidup menangis saat itu. Mata kita hidup mengalir, hidup tiak saat itu dah. Hidup menangis saat itu. Menangis kita tu kalau bukan kerana kehilanganmu. Bukan kehilangan. Iaitulah bukan daripada jalan Allah Ta'ala. Bukan daripada syariat Nabi Muhammad saat itu. Tu. Bukan kehilanganmu dengan makna katanya. Bukan dari kerana jalan Nabi. Bukan daripada jalan Allah Ta'ala. Bukan daripada syariat Nabi Muhammad saat itu. Hidup menangis lagu tu saat itu. Adalah tidak berguna. Tu. Hidup menangis. Nangis apa? Nangis orang. Nangis ada mau tahu. Nangis ada nak nangis nak lelaki. Nangis nak bini. Tapi menangis kita saat itu bukan tak betul dengan jalan Nabi Muhammad. Kita tak fikir situ. Duk saat kena rogi kita terakhir. Duk tiyak kita saat itu. Bukan kerana kehilanganmu saat itu. Nangis saat itu bukanlah kerana syariat Nabi. Bukan daripada jalan Allah Ta'ala. Nangis kita lagu tu pesen tu saat itu. Dia kata adalah tidak berguna. Tu. Bangun malam saat itu. Allah. Nak jaga nak tak molek lah hati kita niat kita saat itu. Nak apa-apa buat waktu malam tu doa. Maya tahajud molek. Bangun maya tahajud maya sunat tu sunat ni. Lebih lagi masa sang kita duk Mesir dulu dah. Masa duk Mesir dulu. Kat nak peksa tu. Nak hidup sikit amalan sunat-sunat. Tu. Dia pasal dia lah. Tak apa dah we ada
Nak dapat keuntungnya, nak dapat bila cara peksa, diri kita kena rajin je lah. Ni nak buk nak peksa. Tapi diri kita malah nak buat amal ibadat. Mari maya sunat je. Mudah doa dengan Allah Taala waktu malam. Hak tu lah. Duk menangis nak buat tak boleh nak ngapa tak ingat. Tapi kita tak ingat. Kita saat itu menangis kita tu betul ke tak dengan syariat Allah Taala. Betul ke tak dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ajar kepada kita saat itu. Hidup menangis lagu tu yang katanya adalah tidak berguna. Macam itu dah. Tu ingatlah. Katanya syair ni molek benar ya wak lagi. Kaca duk jaga malam bukan kerana Allah Taala, sia-sia. Tiak kita saat itu. Bangun malam dah duk tiak saat itu. Bukan daripada syariat Allah Taala, bukan daripada syariat Nabi Muhammad. Itu dikata tidak berguna dia kaca duk menangis duk apa. Sampai tu bangun malam saat itu ada apa mengayu hatu lebih-lebih lagi tiak. Tiak we perasa di hati kita sungguh. Tu hajat apa kita ada bangun doa dengan Allah Taala. Kita wasa sebab, kita wasa gapo jangan nak royak kepada manusia lah sebenarnya. Taruhlah diri kita royak kepada Allah Taala. Ni daklah tak boleh nak kaca nak gaduh royak kepada manusia. Hak tu makna katanya hajat apa-apa kita tak boleh nak makbul saat ni tu. Allah Taala tak boleh nak tunai saat ni kerana tu ada apa-apa tak ada mengayuh kepada Allah Taala. Ngadu Tuhan sebenarnya. Bangun tengah malam, bangun maya sunat buat tahajud, maya sunat wuduk, sunat taubat, sunat hajat, sunat tahajud, sunat witir bangun tengah malam tu. Nangis terhadap Allah Taala tu. Tu buat amal kebajikan apa-apa saja menangis Allah Taala. Tiak dengan Allah Taala. We ada perasaan ala sunu bari sungguh. Dia kumpulkan wajah kita sungguh. Misalnya kita ada sebab masalah apa-apa, ngayulah minta Allah Taala tu lepaskanlah. Misalnya kita ada hutang apa-apa, ya Allah minta Allah pujuk hutang kita derah-derah. Ada hajat tu, ada hajat ni nak di atas dunia ni kita tak ada Allah Taala lah. Kalau kita pasal ngapa payah ingat dah kita saat itu puasa tak rok, minta Allah Taala saat tu tambahkan semangat lagi. Ngayuh hatu ngayuh hatu itulah baru saya tengok sana tu nampak hamba dia nampak sungguh benar weh hajat yang nak ni barulah Allah Taala tu nak makbul. Tu ni katanya menangis kita lah kalau lah bukan daripada syariat Allah Taala tidak ada guna lah. Tu ingat molek dah. Tu nasihat yang kelima. Hak Imam Ghazali katanya apa saja sana terhenti di atas niat. Ikut tengok kita ngaji sana tu ada niat dah. Kalau niat kita saat itu untuk nak mencapai hal dunia, untuk nak jadi terpengkat-pengkat, orang pengkat yang tinggi dan dapat kemasyhuran yang tinggi, niat kita duk lagu tu, tak ada guna belaka tu. Tu dia tu segi ngaji. Tu kalau ngaji kita tolong ikhlas terhadap Allah Taala sungguh. Ngaji kita ni supaya nak dapat kehapuskan sifat kejahilan diri kita. Ngaji kita saat itu untuk apa? Untuk apabila kita boleh ilmu tu nak sebar kepada orang lain pula. Bahkan nak wilih ilmu tu lebih pandai, lebih alim daripada kita pula. Tu niat kita duk lagu tu, niat yang molek, niat yang ikhlas. Itu dikatakan kita buat apa saja tu ada keberkatan. Kalaulah niat kita sangat campur dengan benda lain tak boleh lah. Kena jaga molek kita ngaji, kita ngajar ni. Lebih lagi kita saat itu dah. Allah dengan masalah ni. Banyaklah isu-isu, banyaklah perkara-perkara pelik-pelik nak masuk, nak tipu di atas diri kita saat itu, nak cuba diri kita. Kita kena ingat molek kita orang ngaji ni. Dah hati kita pamai kita kena niat molek dah. Nama mari cuba sikit gonyerah kita. Tu tak emah lah dah. Tu nak jagalah diri kita saat itu. Tu daripada perkara-perkara yang nak berbahaya di atas kita, nak binasakan di atas kita kena beringat molek lah. Habis. Tu niat katanya ikhlaslah niat kita saat itu. Tengok bangun malam, duk bahas waktu bangun malam. Bangun malam ya ni bangun malam untuk nak apa? Niat untuk nak cari dunia. Ya ni bangun malam untuk nak cari akhirat. Hak cari dunia sana itu dia kata duk dah rugi. Hak bangun malam untuk nak cari akhirat. Hak ninglah sepaling untung sekali. Ingat dah. Nasihat yang kelima hak Imam Ghazali royak gini. Itu dikatakanlah habislah nasihat yang kelima gini. Dah apa saja hak molek kita royak hari ni tu dah harap-harap kita pakat-pakat ambil atibar, pakat-pakat kita ambil buat jadi semangat lekeh hidup bagi kita lah. Untuk jadi semangat nak buat amal ibadat kepada Allah Taala. Kalaulah hak molek kita royak sang itulah. Kalaulah apa saja kita royak sang itu mari tubik daripada kekasaran, wasa tak sedap dengar, wasa tak puas, wasa baik wasa tak cocok dengan hati lagu mana kita royak sang itu, wasa kasar lagu mana. Jangan duk ambil salah, tak kita ni buat wasa hati polah kita harap maaf semua tu. Oleh kerana itu tu daripada kecacatan kita, daripada tak luas dari segi pengalaman kita lagu mana kita nak surah nak royak satu, harap-harap jangan duk buat wasa hati lah deh. Cuculah aib maaf terhadap saya. Dan sama-samalah kita saat itu berdoa kepada Allah Taala lah, semoga Allah Taala saat itu dah dapatkan dah kita saat itu panjangkan umur. Doa kepada sayang-sayang kita, doa kepada orang-orang lain dah. Doa saat itu kena rajin doa kepada Allah Taala. Doa sama-sama dah dapat
umur yang panjang, dalam keselamatan, lindungi Allah Ta'ala daripada jaga Allah Ta'ala. Murahkan rezeki, dapat dan rezeki yang halal, yang manfaat. Tu hidup situ. Dapatkan ilmu yang barakah, yang manfaat. Dah, pakat-pakat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis, kemudian katanya, nasihat yang kat ni kita nak berteruskan ni lah. Ada masa lagu mana kita akan sambung pula pengajian kita. Jadi learning tu kita tak boleh nak tak masa tentu lah kita dah elan nak baca tiap-tiap pagi pukul 10 ayuh hawalak betul. Penawar 3 hari pun hemah 3 hari tak kan. Tapi oleh kerana dah apabila saat ni tu duduk rumah dia banyak kerja, boleh nak buat ni ada gitulah dah. Kalau ada masa luar lagu ni kita insya-Allah kita nak baca nak sambung muzakarah kita ni. Ala qadar kita lah sikit sebanyak hak kita pandai, hak kita wasa boleh nak royak itu yalah. Kita ni ambo ni bukan orang pandai, ngaji pun tak banyak ahli kita ni. Tapi ingin wasa nak jadi manfaat sebaremo juga nak buat amalan lain malah dah. Kita nak buat jadi dengan apa saja untuk jadi manfaat terpisah nak buat jadi majlis muzakarah ini leleh-lelehnya lah. Tu lah. Dah. Dan insya-Allah lah tengok sambungnya ngaji kita nasihat ya kat ni tengok kali sak luar kita baca. Kalau tak luar yang hidup awas hati apa tu kita maaf belah-belah dah kepada penutup-penutup kita saat ni. Namun kata reno ni, apa cik duk mana ni? Duk mengajar kat mana duk mengajar ni, duk mengajar molek cik apa tengok main putuh ni. Pasal dia lah duk rumah saat ni tu ada kerja banyak perkara masing-masing kena buat di masa kehidupan. Kerja satu, kerja dunia tapi nak jadi manfaat akhirat lah tak habis itu. Kemudian kata nasihat yang ke aneh wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa s'i' razaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.